Salam sejahtera. Bertemu kita kembali dalam Sembang Santai Orang Kita, Pulau Pinang bertemu dengan Sarawak. Terima kasih kerana bersama kita semula dalam Sembang Santai Pulau Pinang bertemu dengan Sarawak. Pada hari ini kita bertuah disebabkan Coach Thomas Trucha berada bersama kita, Tuan Haji Kamal, Technical Director berada bersama kita, Mr. Ong, pengurus pasukan berada bersama kita, and the most important man di sebalik takbir, General Manager Mr. Jeffrey Chu juga berada bersama kita. Dan untuk semua, terima kasih kerana bersama kita. Thomas, thank you for being with us today. The first 3 games that we played, we have 1 win, 1 draw, and 1 loss. How was the team performance during these 3 matches? Look, I wanted to have 2 points more. So we lost the points against Melaka. So I would say good performance in Johor according to the plan. Then we had good first half time against Melaka. Then we should score not only 1 goal but maybe 2 or 3. Second half time was not so good according to our plan. We lost the intensity of the game. And then we played FA Cup, so the target was to go through and to not allow the opponent to play his game. So I think this is what we achieved. Again, we should score more goals. So I would say overall, we need to work on the consistency to keep the performance 90 minutes. And now almost every training we are working on the finishing and to score the goals, because we had a lot of chances. Even in Johor we had the chances and we did not score. So this is what we need to improve. Coach, I believe you have 70% of new players. Working with these new players and gelling them together as a team, you have your own set of challenges. So far, how is the team gelling together, Coach? Yeah, look, yes, it's true, we have a new team. There's a little bit challenge now because we started the league. And then was 3 weeks break, so we lost the rhythm again, and we need to adapt to the game rhythm again. Opposite side, we could work more, and we could have some friendlies and to prepare the players for the restart of the league. So I believe that understanding, communication between the players should be better. And of course, what I said, we want to score more goals, and we are creating chances, but we have to concede. So I would say the main word now in these last 2 weeks is composure. To relax in the last third and to have good decision making and to score the goals. So Coach, the next team you'll be facing is Sarawak. And I believe we had a friendly match with Sri Manjung where Penang won 2-0. Are the boys ready to face Sarawak, Coach? Yes, we are ready. As I said, it's like the new start of the league. So again, if I will speak to the players, I want to start well. We lost the points at home, so obviously we are looking for the points from away. Sarawak also will look for the points, so it's a 50-50 challenge. I won't say there is favorite team or underdog team. Both teams are looking for the 3 points, and we are doing everything that these 3 points will come with us. Kita juga bertuah bersama kita orang-orang lama dunia bola sepak Pulau Pinang, Tuan Haji Kamal dan juga Mr. Ong. Tuan Haji, sudi Tuan Haji kongsikan dengan kita pengalaman Tuan Haji dalam dunia bola sepak negeri Pulau Pinang. Jadi kalau nak ikutlah, saya mula dikesan permainan saya tu pada tahun 1974. Masa kejohanan antara sekolah-sekolah untuk mewakili Majlis Sekolah Sukan Negeri Pulau Pinang. Masa tu kita ada kejohanan di antara sekolah-sekolah. Semasa kejohanan tu saya telah dipilih untuk mewakili Pulau Pinang ke kejohanan MSSM, Majlis Sukan Sekolah Malaysia. So daripada situ tahun 74 saya mula mewakili Majlis Sukan Sekolah Pulau Pinang. Lepas tu tahun 75 sekali lagi dipilih untuk MLSPP. Dan seterusnya dipilih untuk mewakili pasukan Pulau Pinang bawah 18 tahun, 20 tahun untuk Piala Razak tahun 75.
Di peringkat 75, lepas tu awal tahun ujung 75 ataupun di awal tahun 76 saya dipilih untuk ke skuad utama Pulau Pinang. Mula menjalani latihan pertama skuad Pulau Pinang tahun 76 dan pada tahun yang sama juga skuad Pulau Pinang menjadi juara saya tak ingat juara apa, kita mewakili Malaysia untuk ke kejohanan Piala Aga Khan Gold Cup di Bangladesh tahun 76 dan pada tahun tu kita juara kejohanan tu. Kalau tak silap tahun 76. Ingat saya bila saya baca buku kat belakang tu, Tuan Haji tengok buku belakang, Datuk Syukur Saleh. Masa tu teammate Tuan Haji lah kot. Yes, betul. Lah, teammate lah. Oh, generasi Tapi Datuk masa Syukur tu lah. kapten kita Allahyarham Ali Bakar. Ali Bakar, oh, adik-beradik kan? Ali Yes. Bakar, Isa Bakar. Kita ada Ini semua Isa, generasi kita ada- legenda lah. Betul. Okey. Teruskan Tuan Haji. Lepas Betul. tu, Di pada tahun 76 saya mula menjalani latihan pertama dengan skuad utama, tetapi pada masa tu position saya bermain tu sebagai centre back agak susah juga untuk menembusi pasal apa kita ada dua centre back yang agak bagus masa tu, iaitu Lim Keng Hock dengan N Baskaren pada tahun 76 sehingga tahun 77. Dan kebetulan tahun 77 tu kita masuk final Malaysia Cup. Kita masuk final Malaysia Cup, malangnya pada perlawanan tu kita kalah kepada Singapura 3-2. Walaupun di separuh masa pertama kita mendahului dengan 2-0. saya percaya itu kali terakhir Pulau Pinang masuk final Malaysia Betul. Cup. Betul. Sampai ke hari ini kita tak pernah langkah lagi. Agak lama. Saya harap tahun ni kita langkah lah Tuan Haji. Tahun ini kita langkah. Tahun 77 kita kira kalau masuk hari ini 77, 23, 22 dah 45 tahun. Agak lama, agak lama kita tak bermain di perlawanan akhir tu. Okey. Mungkin Tuan Haji, penglibatan Tuan Haji di sebalik takbir pasukan Pulau Pinang ni mula tahun apa? kalau nak ikut dah daripada 97 saya mula dah. 97 masa tu saya mewakili kelab Penang Port masa tu Ruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang PPCRC Penang Port Recreation Club masa tu, mewakili sebagai wakil untuk dalam board, bukan director kita, ahli majlis Persatuan Bola Sepak Pulau Pinang masa tu. Kalau tak silap saya, dia punya chairman dia masa tu kita punya Ko Sukun. Kau Sukun, Tan Sri Kau Sukun lah. Tan Sri Ko Sukun. Jadi lepas itu saya dah bermula mewakili kelab sebagai ahli majlis. Dan saya juga masih ingat lagi masa tu tahun pemain-pemain yang terlibat dengan rasuah telah digantung seumur hidup dan tidak boleh bermain. 1993, 94, 95 kan? Saya tak ingat tahun tu. That is the masa tu generation, saya betul. sebagai ahli majlis. Dan saya telah membuat satu memorandum, satu kertas kerja kepada Presiden Tan Sri Ko Sukun untuk pemain-pemain yang digantung yang mewakili Pulau Pinang boleh bermain di Pulau Pinang. Walaupun tidak boleh bermain di luar Pulau Pinang. Dan akhirnya Ko Sukun setuju dengan cadangan saya tu. Pemain-pemain kita yang digantung boleh bermain di Pulau Pinang sahaja. Itu. Tuan Haji dengan Mr. Ong ni dah kenal lama saya percaya. Because ketika tim Penang FA masa itu di Liga Premier 2019-2020, okay. Tuan Haji masa tu technical director. Betul. Dan Mr. Ong manager. Okey, sudi kongsikan pengalaman manis antara Mr. Ong dengan Tuan Haji ni. Okey. Pada tahun tak silap saya 2019, okey. Masa tu pada permulaan season tu kita mempunyai kekangan bajet. Okey. Kita mempunyai bajet yang amat rendah. So kita come up with satu orang kata apa tangga gaji yang kita tetap. Untuk pemain lokal ada yang 4,000, ada yang 7,000, ada yang 10,000. Dan pemain-pemain luar negara, foreigner ni kita tetap habis tinggi 25,000 untuk orang kalau tak silap dah 20. So 20 ke bawah gaji. Selalunya kalau kita orang tak silap tangga gaji lagu tu untuk kita mendapat pemain-pemain yang baik agak susah. So kita terpaksa bergerak berusaha mencari pemain dengan bajet yang kita ada. Tapi kalau tak silap saya, tahun 2009 pasukan Pulau Pinang tangga ketiga Liga Premier. Betul.
biar saya sambung. Lepas tu kita juga menetapkan hak gaji untuk jurulatih. Supaya kita cuba mendapatkan jurulatih yang setakat yang mampu, kita ambil jurulatih masuk kurs masuk untuk tanggal gaji sekian. Lepas tu masa tu di awal kejohanan pasukan tidak dapat menunjukkan prestasi sebenar pasal orang kata kita kekurangan pemain yang berkaliber. Pemain yang sepatutnya ada kita tak ada because of kemampuan kita. Termasuk kita punya pemain foreigners ni dia punya quality yang agak kurang. So bila kita tanya dekat ejen kenapa kita ada pemain ni, apa jawapan ejen kat kita? Kalau kita beli peraturan siaga, kita nak berlumba dengan BMW, memang tak boleh. Ya, masa itu bajet yang kita dapat tu dari state 5 juta. Jadi 5 juta memang nak buat 3 tim termasuk Piala Presiden, Piala Belia memang cukupnya susah. Jadi kita kena juga ikut apa yang ada. Jadi bila tamat pusingan pertama Liga Premier 2019 kita bottom 2. Bottom 2. Selepas kita kesan masalah performance pemain import, then kita buat pertukaran during the second window. Selepas itu kita menciptakan satu keputusan perlawanan yang cukup positif tanpa kalah sepanjang musim sampai boleh kata sampai game yang terakhir kita tanpa kalah sampai game yang terakhir. Jadi kita lompat kedudukan yang ketiga. Yang masa itu kalau tak silap Terengganu ke dia duduk nombor 2. Nombor 2 ke apa? Jadi kita sepatut layak ke Super League. Sepatut layak ke Super League. Tapi kegembiraan kita keesokannya paper sudah keluar, kita kena potong 6 mata oleh disebabkan pemain Brazil yang lama. Disebabkan FIFA, and then kita jatuh pula ke tangga ke-7. Tetapi masa itu ada 2 feeder club duduk top 7, jadi kita layak juga merit to the Malaysia Cup. Okey. Bila kita cakap pasal bajet bajet Pulau Pinang daripada tahun lepas juga ketika kita dalam Liga Super, bila kita dapat tempat ketiga, boleh dianggap bajet kita lah kelab bajet paling kurang. Betul? Tahun ini pun bajet kita boleh dikatakan tiada boleh dibanding dengan JDT, Selangor dan tim-tim gergasi yang lain. Namun demikian, teamwork makes the team clicks. Kan? Semua memainkan watak penting dalam pasukan tersebut. Okey, ingin saya tanya orang lama, 2 orang lama ni. Apa harapan dan impian untuk pasukan Pulau Pinang musim ini? Kalau pada tahun 2021 kita berada di tempat yang ketiga, sudah pasti untuk 2022 pengharapan peminat-peminat bola sepak Pulau Pinang kita berada di kedudukan yang lebih baik. Tetapi kita menghadapi kekangan dari segi orang kata apa untuk menahan pemain-pemain lari ke pasukan lain. Dia kita guna ayat berhijrah lah. Hijrah ke negeri lain. Pasal kita tak ada kekuatan dari segi kewangan untuk menghadapi isu ni. So you tengok, daripada kita punya kesebelasan utama hanya tinggal 4 saja kita punya regular. Kalau tak silap saya, yang ada cuma Victor, Latif, Hendrik dengan Kasa. Yang dalam kita punya first 11. Yang lain lagi 7 semua dah berhijrah ke klub lain. Jadi dari sudut tu apa yang saya nampak, disebabkan oleh kekangan kewangan dan kita berbelanja mengikut bajet yang kita ada, walaupun kita belanja dengan bajet tu, saya rasa agak susah untuk bagi jurulatih ataupun dari segi pengurusan untuk nak blend satu tim yang orang kata apa dengan masuk kemasukan pemain baru yang ramai. Makan masa. It takes time untuk tim nak jadi satu tim yang kuat. Walau bagaimanapun kita berharap
kita dapat mampu mengatasi tim tahun ni? Tahun. Ya, macam tim Pening ni start dari 2019 sampai sekarang. Kita buat tim, kita build out the team, bukan kita cari player atau kita cari player dulu baru kita buat budget. Kita buat budget dulu and baru buat tim. Betul. So kita buat tim tu ikut budget yang ada. Ikut sampai sekarang pun 2019, 2022, 21 sampai sekarang. Jadi kalau ikut marketing sekarang Liga Super, Liga Premier memang bagi kita nak cari pemain-pemain yang berkualiti dengan bajet yang kita ada, satu memang susah. Nombor dua, sebelum ni sekarang ni okey sikit. Sebelum ni lagi susah because kita punya pengurusan kewangan tidak begitu lancar. Jadi of course kita tak hutang gaji atau apa-apa kepada pemain, tetapi tidak teratur. Jadi dengan gaji yang kecil, dengan kita belum tim ni belum cukup stabil and belum lagi meningkat naik. Jadi susah kita memancing pemain-pemain yang akan datang ke kelab kita. Okey, selepas tahun 2020 kita sudah jadi juara Liga Premier. Masa itulah big player tu memang depa lebih suka datang, termasuk pemain-pemain import. Kalau kita ada offer ini, kelab kita offer dulu, tetapi kemudian kelab B yang datang, dia akan pergi kelab B. Walaupun kadang-kadang kita offer itu sama. Kita kena faham. Jadi memang cukupnya susah kita nak memperkuatkan skuad kita anda suasana macam ni. Okey. Jadi untuk tahun lalu kita sudah mencapai satu sasaran luar biasa yang mana termasuk saya tidak menjangkakan apa yang kita boleh dapat. Okey, apa yang kita dapat, pemain-pemain, coaching staff, kita belanja ikut bajet kita, tetapi kita dapat kualiti pemain yang setengah memang tim tak nak dah. Okey. Datang untuk kita, tapi kita bagi dia orang second life and dia main bagus. Tetapi bila kita capai pencapaian luar biasa, Depa berhijrah because tim lain sudah nampak bakat sebenar mereka, ataupun yang player yang memang sebelum tu tak ada ternama and sudah mencipta nama dengan kita, and memanglah offer yang lebih baik, so dia orang berhijrah. Kita tak boleh buat apa pasal kita tak ada kontrak yang boleh pegang kepada mereka.
Coach Thomas, I take where Mr. Ong and also Tuan Haji spoke about the quality of team we had last year. Even though it's a small budget, we managed to bring good players and we managed to develop them. But at the same time, at the end of the season, once their contract is over, with the money power of the other teams, they decide to move on to new challenges. So how is your team this year? Was the gaps filled to your satisfaction and the team satisfaction? If you don't mind sharing with us. Look, I'm the coach, so I'm here to work with the players which are available on the market. I know that TD and Mr. Ong and the management, they did the best to bring the best available players. We had a lot of discussions, we watched a lot of videos. There was a lot of players which were even, what is the good on Penang FC? That it's a stable club. And there is a lot of players which are even asking to come. And when we didn't bring them, we brought another players. So look, there are new players, it's a new team. And it's about the coaches now to prepare them for the Super League. And I think you saw the games. I see the potential. I see the players are working really hard. Competition is there. What is important, because the players need to compete for the positions. Nobody has the guarantee to play, and this is pushing the players up. So yes, nothing will happen overnight. You need some time, but in our job there is no time. This is about the result. Correct. So we need to push as much as possible and try to take the best from the players which we have now. Okay. So saya dapat tangkap apa yang Mr. Ong kata dan apa Coach Thomas kata. Most importantly is about when we have a budget, we stick with the budget. Dan yang paling penting, sebenarnya ada beberapa individu di sebalik takbir yang dapat memastikan perjalanan pasukan kita sungguh pun dengan bajet yang agak sederhana dapat memastikan bayaran dibuat dengan teratur. Dan inilah masa saya memperkenalkan kepada penyokong Encik Jeffrey Chew. Encik Jeffrey Chew merupakan pengurus besar pasukan Pulau Pinang. Dan beliau telah pun mula tugas tahun lepas dalam bulan 5, saya percaya Jeff, dalam bulan 5. Jeff, sudi anda kongsikan bersama peminat-peminat kita latar belakang anda, because ramai tidak tahu sebenarnya anda mempunyai pengalaman luas dalam bidang pentadbiran dan urusan. Sudi kongsikan bersama kita. Terima kasih Encik Sanjit. Ini pertama kali saya berkongsi lah apa yang pengalaman saya dan juga apa yang telah saya buat pada masa-masa dahulu. Saya telah bekerja di syarikat multinasional selama 25 tahun dengan kerajaan lebih kurang 15 tahun. Dalam masa itu yang penting sekali basic principle of business management lah. Itulah perkara yang penting sekali lah. Kebanyakan pekerjaan saya dikerumuni oleh budget yang penting untuk setiap syarikat yang ada pada pengalaman saya. Company tersebut memberikan challenges yang agak tinggi. One of the principle that I live with is Hoshin. Hoshin is actually breakthrough lah. Dia bagi budget yang rendah tetapi target tinggi. Kita sepatutnya cuba untuk memecahkan target tersebut. Tetapi untuk pengalaman saya di Penang FC, betul, a lot of challenges lah. Yang pertama sekali, I think many people tak pernah melalui adalah masalah COVID. Masalah COVID tu, it's an open secret lah. It will eat your budget up without you realizing. I give an example lah. Tahun lepas setengah juta telah dibelanjakan terhadap test yang perlu dilakukan. Nasib baik kerana peralihan masa, test tu telah menjadi test kendiri. So budget tu sekarang dah turun. Nasib baik juga kita dapat sponsor seperti syarikat Mediven, ProDetect untuk membuat test sendiri. Itu telah menurunkan budget perbelanjaan kami dan menolong budget yang perlulah. Ini kembali kepada budget yang terbesar sekali lah, gaji. Sekiranya semua orang tahu, biasanya budget sesebuah syarikat lebih kurang 80 to 85%. Di Penang FC tak kurang, it's about the same lah.
So the challenges is always the same lah. Like what Mr. Ong kata tadi, we work within the budget. Yang penting sekali tahun lepas bila saya masuk ke Penang FC adalah a miracle lah, that we continue to break grounds lah, continue to buat yang terbaik. Kadang-kala permainan yang tak sangka boleh menang, tapi permainan yang boleh menang kita seri. So I guess it all has to do with the COVID situation. Tapi tahun ni berlainan. Tim-tim macam Terengganu, tim-tim macam Melaka, tim-tim macam Selangor telah bertekad untuk menaikkan taraf mereka. Untuk Penang FC, this is one of the challenges that we have to hit lah. Prinsip saya adalah Koshin. Yang lagi challenging tahun ni, belia dan presiden telah dimasukkan juga. Yang ingat, jangan lupa, tahun lepas hanya satu tim dengan bajet yang sama, tapi tahun ini dengan bajet yang sama 3 tim, dan pertandingan Sukma akan dijalankan pada bulan Ogos. Itu akan menelan belanja yang lebih tinggi lagi. So kita tak boleh harapkan bajet datang dari satu sos atau kerajaan. So sekarang kita cuba do a lot of creative things lah, dalam macam mendekati sponsor-sponsor dan mendapatkan merchandise yang setakat saya tahu not so simple lah. Untuk peminat-peminat Penang FC dalam menanti bulan Ramadan yang mulia ini, Penang FC pun ada produk kurma sendiri. Oleh yang demikian, bantulah tim kita, belilah produk-produk keluaran Penang FC untuk memastikan kita tidak akan mempunyai masalah pembayaran gaji. Dan itulah satu pencapaian yang membanggakan untuk keseluruhan keluarga Penang FC, that starting from last year sehinggalah ke hari ini pembayaran gaji dibuat on time, dan perkara-perkara yang sepatutnya selari EPF lah, income tax, semua dibuat secara on time. Ini merupakan satu challenge ya, GM, dalam zaman COVID ni, yang mana syarikat-syarikat penaja pun mempunyai masalah COVID mereka tersendiri. Tapi we have went over and beyond untuk dapatkan sponsor-sponsor, dan sponsor-sponsor kita, saya mengucapkan terima kasih. Okey, mari kita bercakap tentang facing Sarawak. Facing Sarawak, Casagrande will be back in the starting 11. I'm not sure your plans, coach. But when you talk about players coming in, I think at this moment of time, the number of fans are very excited because we have one of the top strikers in Asia, Hilal Al-Alwi in Penang. So far, how has he adapted to Penang? Is he adapting well? First of all, I would correct you a little bit. He's not the striker. He's number 10. Okay. He can be second striker, he can be number 9, but generally, or the main position for him is attacking midfielder. Again, you know, the challenge, I'm happy he's in the national team, but in the same time you need him to be with the team, to work with the team together. So we work together now with the group of players, but he was out. Unfortunately, his team did not qualify to the playoff. They lost both games, but he played one game 45 minutes, one game he played 71 minutes. So what about the fitness and match fitness? He's okay, but we will have only maybe 1-2 days again to bring him to the team, which we have. So yes, he's a good player. He's an experienced player. I think he can give a lot of to the team. He can give a lot of to the teammates to guide them how to play football. And as I believe also with Endring and Kasa, which are coming after the suspension, I believe that we can show more than we did show in the last 3 games. Coach, can I ask you, because I myself see the first 3 matches we play, each match we are having a different captain. You know, I remember the first match against Johor, the captain was Latif. And then the second match against Melaka, it was Azizan. And then the third match, it went back to Endrick, if I'm not mistaken. So do we have a fixed captain this year like last year, or are we giving a rotation so that every players will be, you know, together? Look, we have captain is Latif, and we have the vice captains and the group of senior players like Endrick, Azizan, even Azmi. So it depends who is on the field, who is on the pitch. Okay. And we agreed
we agreed one strategy that we believe that it's better to have not goalkeeper but the player. So it is because we have also good goalkeepers with the personalities in the team, and I also believe that it's better to have because of understanding and communication with referee, we prefer the local player to be the captain. So this is the point why we change the captains during the games. So coach, before we end, do you have anything to say to our fanatic Penang fans? I have to, and I believe you will agree with me. We were looking forward to have the fans on the stadium, and sorry, but I will complain now because we played the game against Melaka, we played the game against Bukit Tambun, and after a long time the gates were open, and I believe that we can have 7, 8, 10,000 people on the stadium, and to be honest, you guys, you did not come. Yeah. So please come, because every time we play away, now we will see, we will play in Sarawak, and there is always good support for the home team. And sometimes it's a small thing, but big difference if you have the 10,000 or 2,000. So guys, please, I know that you are behind us, you support the team, but please, we need you on the stadium with us. The Keramat Raw, during Tuan Haji's playing time, our 1970s, the famous phrase, the Keramat Raw, was introduced at that time, 1970s kan Tuan Haji? 1970-an. 1780s macam tu. And at that time, coach, if you can see our old photos, our stadium were full. So, but maybe the younger generations, they're more into, Liverpool, Manchester United. But, if we don't support our local team, who is going to support us, right? Who is going to support us? So, therefore, marilah kita bersama-sama turun ke stadium, memberi sokongan padu kepada penyokong kita. GM, do you have anything to say to our fans? I think untuk kali ini saya macam coach Thomas bring it up lah. Sila kembali ke stadium kerana buat masa kini dalam masa sehari dua kita akan dapat berita bahawa stadium akan melonggarkan syarat-syarat. Kami harap syarat-syarat itu akan mendorong penonton untuk kembali ke stadium. Saya adalah peminat besar bola sepak. I always believe the stadium, if it's empty, will be the most difficult stadium to play. Sometimes playing like an empty stadium tahun lepas, last year was a challenging year for us. So, very scary. Yeah, you boleh dengar kadang-kala kereta lalu lalang. It's very unusual lah. Saya harap buat masa kini sila datang balik ke stadium untuk menonton perlawanan game di home pada 9 April berlawan dengan Negeri Sembilan. The home game is on 9 April in Stadium Bandaraya. My hope is the team continue to break new grounds lah untuk membuat pencapaian yang baik dalam permainan mereka lah. Itu saja saya sampaikan. Okey, Tuan Haji dah lihat fans kita zaman 70-an, 80-an, 90-an. Saya rasa banyak perbezaan dengan zaman sekarang. Tuan Haji ada apa-apa nasihat dan kata-kata semangat untuk penonton kita? Macam inilah, sebagai seorang bekas pemain, selalunya kalau kita turun bermain dengan keadaan stadium yang kosong ataupun ada di tengah-tengah kawasan saja, semangat kita untuk bermain tu ada tetapi tak banyak. Kalau pada zaman saya, semangat dah berkorban daripada pukul 2 lagi. Kerana peminat mula masuk stadium seawal jam 2. Sekarang dah berbeza. Tetapi sekiranya player mula masuk ke stadium pukul 8, apabila tengok stadium dah mula dipenuhi oleh peminat, semangat insya-Allah dia akan main dengan sepenuhnya. Dan sebagai pemain, kita memerlukan peminat. Tanpa peminat, tak ada bola sepak ni. Tu saya merayu kepada peminat semua, datanglah beramai-ramai. InsyaAllah kita akan cuba menyajikan satu permainan yang dapat memuaskan hati orang. Kerana kita tahu untuk datang ke stadium, dia memerlukan komitmen dari segi kewangan, dari segi masa, dari segi meninggalkan keluarga, semata-mata nak datang nak melihat satu permainan bola sepak. Dan kami juga di sini akan berusaha untuk memperlihatkan satu permainan yang
bermutu. InsyaAllah. Mr. Ong, you have anything to say to them? Okay, to be fair, kalau kita nakkan penonton datang ke stadium, itu kelab atau pasukan kena buat satu keputusan perlawanan yang baik, supaya memang kalaunya kita harapkan walaupun bila kita zaman kejatuhan pun kita perlukan sokongan dari fans, tetapi kalau kita nak fans datang dengan nak penuh stadium tu, kita kena make sure result kita itu luar biasa. Sekiranya tahun lepas fans boleh masuk, saya rasa suasana itu sudah datang. Tetapi malang lah, tak ada fans boleh masuk. Jadi untuk musim ini kita sepatutnya mempersembahkan satu permainan yang bertenaga, yang bermutu tinggi, yang result yang baik, supaya kita boleh daya tarikan untuk fans datang sokong kita, and mereka akan sama-sama enjoy pencapaian kita. Untuk itu sekarang ni pasukan kita, saya pun sembang selalu dengan head coach Thomas, dengan coach-coach lain, dengan TD, kita buat satu perancangan yang terperinci for the FA Cup untuk nak hadiah sama pemain, awal penonton kita, supaya kalaunya boleh kita nak layak final Piala FA musim ini. Kita akan bersungguh-sungguh. Jangan sejak Piala FA, kita aim Piala Malaysia satu persatu abang. Satu persatu. Kita tak boleh semua sekali. Satu persatu. Siapa tak nak? Saya nakkan semua, tetapi tak boleh. Kita satu persatu. Sekiranya kita get the good result for the Piala FA, then kita akan pula mungkinnya Piala Malaysia. Jangan lupa Piala FA lebih penting dari Piala Malaysia. Tapi prestige Piala Malaysia, because Piala FA will qualify for AFC Cup. So kita memang fokus bersungguh-sungguh untuk Piala FA. Sekarang kita sudah buat persediaan dah. Persediaan yang tim strategi kita sudah buat. Okey. Jadi kita harap kalau ada rezeki kita boleh hadiahkan kepada fans kita, supaya dia datang support kita berbaloi, dan sama-sama kita boleh capai satu sejarah di bola sepak Pulau Pinang. Kepada peminat-peminat di luar sana, kita dah dengar apa Coach Trucha, apa Coach Thomas, Tuan Haji Kamal, Mr. Ong dan juga GM telah menyatakan. Saya menyeru pada 9 April ini kita penuhkan setiap kerusi di stadium. Kita mengembalikan keramat Raw bersama-sama dengan semua pemain. Dan pada ketika itu kita mengharapkan sokongan anda. Terima kasih kerana bersama kita untuk Sembang Santai Pulau Pinang bertemu Sarawak. Kita akan bertemu kembali sebelum game bersama Negeri Sembilan. Terima kasih. Marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga pasukan kesayangan kita membawa pulang 3 mata petung bersama ketika berlawan dengan Sarawak. Sokongan anda penting dan saya juga mengharapkan kita akan memberi sokongan penuh ketika Pulau Pinang bertemu Negeri Sembilan di Stadium Bandaraya pada 9 April ini.